Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Para pendengar Malam Mistik, kisah pada malam ini datangnya daripada Ummu Hanan, kisah Siri Penggal. Dan Siri Penggal pada malam ini bertajuk Embun. Memperkenalkan, Aman, bujang telajak, tinggal bersama 3 orang rakannya di sebuah rumah sewa di flat PPR yang terletak agak jauh dari tempat dia bekerja. Aman bekerja di sebuah kilang elektronik. Aman seorang individu yang baik dan prihatin. Semua orang menyenangi sikapnya yang peramah dan suka membantu itu. Dia baik kepada sesiapa saja. Wa'imah kepada binatang sekalipun. Namun, Aman ni agak pemalu bila berhadapan dengan wanita. Sebab itulah, dia belum berkahwin hingga sekarang. Bukannya Aman tidak kacak. Dia ni kacak. Badan tegap, tinggi lampai, pandai mengurus diri. Tapi, bila ditanya soal nikah, dia hanya senyum dan mengatakan, Allah belum bagi lagi. Nanti adalah tu, katanya. Aman suka kerja shift malam. Kadang-kadang pulang hingga subuh. Katanya, cuaca masa tu sejuk. Kalau kerja pagi, nanti pulang cuaca panas. Biasalah, Aman cuma ada motosikal saja. Malam tu, Aman kerja pagi. Kerja pagi pula kan. Sepatutnya dia pulang pukul 10 malam. Tapi hari ini dia pulang lewat sedikit kerana membantu rakannya. Seperti biasa, Aman menunggang motosikal dengan cermat. Dia bukan kaki racing ya. Dia tenang saja orangnya ni. Namun perjalanan Aman terhenti kerana tiba-tiba saja hari nak hujan. Aman mencari perlindungan di sebuah pondok menunggu di gigi jalan. Angin yang menderu deras memaksa Aman untuk berpeluk tubuh. Dalam hening malam yang sejuk dengan renyaian hujan yang tenang, Aman melihat sebuah bas berhenti. Aman yang kusyuk bermain handphone enggan peduli siapa yang keluar dari bas tersebut. Namun, melalui ekor mata, Aman melihat seorang gadis duduk di kerusi sebelahnya dengan menjinjing sebuah beg pakaian. 5 minit berlalu. Kerana bosan, Aman menoleh ke arah gadis di sebelahnya tu. Kebetulan, gadis itu juga sedang menoleh padanya. Aman melontar senyum. Begitu juga dengan gadis tu. Melihat wajah gadis yang cantik dengan mengenakan kurung berwarna kuning cair dan tudung bawal itu, Aman jadi tidak selesa. Jantungnya berdegup tiba-tiba. Cantik betul perempuan ni, gumam hatinya. Abang nak ke mana? Gemuruh di hati Aman semakin kencang apabila gadis itu mulai berbicara. Saya nak ke Jalan Batu 10, jawab Aman tergagap-gagap. Oh, tinggal di sana ya? Tanyanya lagi. Aman mengangguk. Dia malu sebenarnya. Saya di Batu 9, tunggu orang ambil. Tapi tadi kawan saya mesej dia ada hal. Sekarang tengah tunggu bas yang seterusnya. Itu pun kalau adalah, kata gadis tu. Aman mengangguk.
Hatinya yang mudah simpati itu cepat benar tersentuh. Bas jarang lalu kat kawasan ni, cik. Kalau lalu pun, lama kena tunggu, ujar Aman. Itulah yang saya khawatirkan, jawab gadis itu sayu. Aman semakin simpati. Dalam masa yang sama, dia agak malu. Menggigil rasa tubuhnya kerana cuba menolak cas-cas malu itu buat sementara waktu. Takkan dia nak biarkan gadis tu tunggu seorang diri kat sini kan? Perempuan pula tu. Tempat ni sunyi. Kalau berlaku sesuatu, dia akan menyesal kerana tidak membantu. Hatinya mula berkira-kira. Saya boleh tumpangkan cik. Itu pun kalau cik sudi nak naik motor cabuk saya tu, pelawa Aman. Kencang nafas gemuruhnya. Gadis itu memandang Aman dengan gembira. Dia mengangguk. Sementara menunggu hujan teduh seketika, mereka pun berborak. Aman mulai selesa berborak dengan gadis itu kerana dia peramah dan suka bercakap. Dia pandai bertanya, menyebabkan Aman terpaksa menjawab. Lupa nak tanya, cik datang dari mana ya? Tanya Aman. Saya datang dari kampung. Esok nak melaporkan diri di sini, katanya jujur. Kerja apa? Pembantu pegawai sumber manusia di kilang elektronik di Batu Tiga, katanya. Aman terkejut sedikit. Oh, bakal bos saya lah ni, kata Aman. Gadis itu tersenyum tenang. Ya, abang kerja kat situ ke? Tahun lepas saya ada praktikal dekat situ, tanyanya. Aman mengangguk saja. Terlalu ramai pelajar-pelajar yang praktikal di kilang tempat dia bekerja. Dia tidak mampu cam siapa-siapa. Patutlah macam mana tengok je abang ni, kata perempuan tu lah. Hujan sudah reda sedikit. Mereka mengambil keputusan untuk berangkat. Berdegup kencang jantung Aman apabila gadis itu mula membonceng motosikalnya. Tak pernah seumur hidupnya membawa gadis lain kecuali mak dan adik-beradiknya. Tak sangka malam ini dia membawa seorang gadis yang cantik. Dalam perjalanan, Aman sering saja terkejut apabila dihon oleh kereta yang lalu lalang. Ada yang memberi isyarat lampu tinggi, ada yang memecut laju, sedangkan Aman masih menunggang motosikal dengan cermat dan tenang. Abang, panggil gadis tu. Tanpa menoleh ke cermin pandang belakang, Aman menyahut. Ya. Boleh tolong ambilkan sesuatu di dalam beg saya? Pinta gadis tu. Beg pakaian gadis tu diletakkan di dalam bakul hadapan motosikal Aman. Kat mana? Tanya Aman lagi sambil meneruskan perjalanan. Buka saja beg tu. Ada di depan sekali, arah gadis tu lagi. Aman membuka zip beg tersebut. Tangannya diseluk ke dalam beg. Lupa saya nak tanya nama cik ni siapa, katanya sambil meraba di dalam beg. Tangannya terhenti apabila kulitnya rasa tersentuh sesuatu yang aneh. Aman meraba lagi tanpa menghentikan motosikal. Otaknya tiba-tiba saja menarik cas negatif. Benda apa yang aku sentuh ni? Sekali ini tangannya terasa menyentuh sesuatu seperti rambut. Berderau darah Aman. Dia menoleh ke cermin pandang sisi. Kali ini dia menekan brek dengan mengejut untuk berhenti apabila mendapati gadis itu tiada lagi membonceng. Lemah longlai rasa lutut Aman. Beg pakaian gadis itu masih di dalam bakul. Terpinga-pinga Aman mencari sekeliling. Namun persekitarannya sunyi dan gelap saja. Tangan Aman bergetar-getar menyelak beg tersebut.
Alangkah terkejutnya Aman apabila melihat kepala gadis itu berada di dalam beg tersebut dengan dilumuri darah yang pekat. "Nama saya Embun," bisik suara halus di cuping telinga Aman sehingga menyebabkan bulu tengkuk Aman meremang. Dengan cemas, Aman meneruskan perjalanan sambil mencampak beg tersebut ke tepi. Allah, 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 Allah. Laju pecutan Aman menyebabkan Aman terlanggar lopak dan akhirnya motosikal yang dinaiki Aman terbabas. Aman telah dikejarkan ke hospital malam itu juga oleh pemandu yang tiba-tiba lalu melihat Aman terbaring di tengah jalan raya. Luka Aman tidak parah sangat, cuma tangannya saja yang terseliuk. Ketika Aman sedar, wajah gadis tanpa kepala yang bernama Embun masih lagi menghantui pandangan matanya. Aman tidak tahu apakah nasib yang menimpa Embun sehinggalah ketika dia masuk kerja semula seminggu selepas kejadian, rakan sekerja mula membuka cerita. Kesian kan? Muka cantik tapi dibunuh dengan kejam. Tak ada tempat lain lagi ke nak campak mayat tu? Semenjak kejadian tu, aku tak nak lalu lagi pakai jalan tu lah. Biar aku guna jalan jauh, cerita Zila. Aman yang duduk di sebelah meja mereka ketika makan di kantin mula memasang telinga. Kalau tak, dia dah kerja dengan kita sekarang. Kesian dia. Aku dengar orang yang rogol dan penggal kepala dia tu driver bas, cerita Wina pula. Yelah, aku dengar juga kan. Sampai sekarang kepala dia tak dijumpai. Banyak orang yang lalu di kawasan tu kena ganggu arwah Cik Embun. Berdegup kencang jantung Aman. Dia mendekati Zila dan Wina. "Oh, mak kau meletup!" Terkejut kedua wanita itu melihat kemunculannya yang tiba-tiba sehinggalah Zila melatah teruk. Habis badan Aman dipukulnya. "Lain kali nak segar bagi salam," marah Zila. Aman dan Wina ketawa. "Aku dengar sehari selepas Cik Embun kena bunuh, kau terlibat dalam kemalangan di situ kan?" tanya Wina. Muka Zila serius semula. Aman mengangguk. Rakan yang lalu di tempat mereka juga turut singgah untuk mendengar cerita panas yang mula tersebar tu. "Kau ada jumpa hantu tu ke?" tanya Zila. Aman diam. Yang lain sedang menunggu jawapan. Aman menggelengkan kepala. Tak adalah. Tak ada. Dia tidak mahu membuka aib kematian Embun dengan menceritakan peristiwa seram yang dia lalui. Mulia sungguh hati si Aman ni. "Bang Aman, saya masih ingat lagi masa Cik Embun praktikal dalam tahun lepas lah kat sini. Abang tolong dia buat sampel sampai sampel dia tu berfungsi. Ingat lagi tak?" kata Qayyum. Aman terkejut. Bila masa? Kenapa dia tak perasan lah? "Yelah kan, masa tu aku tengok Cik Embun bukan main lagi intai-intai si Aman kita ni," usik Zila. Aman masih terpena. Kenapa dia langsung tidak menyedari hal tu? Masa rehat pun berlalu. Mereka kembali ke posisi kerja masing-masing. Aman masih terkedu. Wajah Embun yang cantik jelita tu mula bermain-main di tubir mata. Getaran di hatinya mula terasa. Tak henti bibirnya membaca surah Al-Fatihah untuk dihadiahkan kepada arwah Embun. Semoga anggota yang masih hilang segera dijumpai dan tidak akan menjadi fitnah ke atas yang empunya diri. Aman yakin syaitan sentiasa berusaha untuk menyesatkan kaum Adam dengan apa jua cara sekalipun. Sebelum pulang kerja, dia dipanggil oleh pengurus ke pejabat. "Cik Aman, kami dah buat penilaian untuk prestasi kamu. Kami telah calonkan kamu untuk duduk di tempat arwah Cik Embun. Lagi pula,
Kamu senior di sini. Aman melopong mendengar kenyataan tu. Hikmah di sebalik kejadian itu tersingkap. Benarlah, Allah membalut hadiahnya dengan musibah. Sekian daripada karya Ummu Hanan. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada yang sudi mendengar kisah ini. Peace. No.